Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah bin Muhammad Zain, nombor metrik 282920. Di sini saya akan menerangkan pengenalan pengurusan konflik di Jabatan Integriti Pematuhan Standard. Negara yang maju dengan pantas mempunyai implikasi kepada rakyat dan golongan buruh dan kaki tangan di sektor awam dan swasta bagi menghadapi pelbagai masalah untuk memenuhi keperluan organisasi masing-masing. Isu konflik dalam kalangan kaki tangan sektor awam dalam Jabatan Integriti Pematuhan Standard JIPS adalah fenomena lazim dilihat dalam kebanyakan organisasi dan tempat kerja. Konflik adalah fenomena yang meresap dalam konteks organisasi terhadap penugasan peranan yang samar-samar, halangan komunikasi, mekanisme penyelesaian konflik, ketidaksamaan dalam keperluan. Pendekatan penyelesaian konflik dalam organisasi yang pelbagai adalah fokus yang penting dalam bidang pembangunan rangka kerja organisasi yang bersepadu, pemahaman kukuh tentang maklumat, fakta dan mematuhi pendekatan berprinsip. 3.0 Definisi konflik. Definisi konflik adalah perbezaan pandangan antara dua atau lebih entiti mengakibatkan keadaan percanggahan atau penentangan apabila seseorang individu mempunyai keinginan dan jangkaan yang sering bertembung dengan keinginan dan jangkaan orang lain, seperti majikan, rakan sekerja, ahli keluarga terdekat atau orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Pelbagai akibat mungkin diaktifkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syabina binti Muhammad Rashid Shah, nombor metrik 282490, ingin menyatakan tentang faktor atau punca konflik dalam organisasi JIPS. Penubuhan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS telah diberi kuasa secara rasmi oleh Ketua Polis Negara pada 25 Julai 2014 menjadikannya jabatan ke-9 di bawah PDRM. Jabatan ini diselia oleh seorang pengarah yang memegang jawatan sebagai Timbalan Pensuruh Jaya Kanan Polis. Pengarah disokong oleh kedua-dua orang timbalan pengarah iaitu Timbalan Pengarah JIP Integriti dan Timbalan Pengarah JIP Pematuhan Standard. Organisasi ini terdiri daripada Ketua Integriti iaitu Tata Tertib, Bahagian Agama dan Kaunseling iaitu BAKA, dan Cawangan Inspektorat beberapa kementerian, semuanya disatukan menjadi satu jabatan dengan tumpuan khususnya untuk menegakkan integriti dan memastikan pematuhan piawaian. Konflik dalam organisasi JIPS adalah fenomena yang wujud dan tidak dapat dielakkan yang menimbulkan cabaran dari segi pembendungan dan penyelesaian. Konflik dalam sesebuah organisasi mungkin timbul disebabkan oleh beberapa keadaan. Yang pertama, sandaran tugas. Konsep sokongan tugas merujuk kepada tugas yang memerlukan penglibatan unit atau orang lain agar berjaya dicapai, bergantung kepada kesefahaman dan kerjasama antara pihak yang terlibat. Menurut kajian yang dijalankan oleh KY Sabariah dan Husna Johari 2014, penubuhan persekitaran perundangan yang aman mengurangkan konflik kepentingan dan pencapaian konsensus yang saling menguntungkan mungkin dipermudahkan dengan mengutamakan kerjasama dan memupuk persefahaman antara pihak yang terlibat. Untuk memastikan pencapaian hasil yang berkualiti adalah penting untuk mewujudkan komitmen bersama untuk bekerjasama dan persefahaman daripada semua pihak yang terlibat. Ketiadaan kerjasama mungkin berpotensi membawa kepada perasaan yang tidak gembira. Gangguan yang disebabkan oleh konflik di kalangan pihak berkepentingan akan memberi implikasi kepada kerjasama masa depan mereka dan menjadi kesan buruk pada organisasi. Dalam konteks pengurusan organisasi JIPS, organisasi ini menjalankan kekurangan kejelasan tentang tugas dan kuasa, menyebabkan beberapa ahli kaki tangan perancangan antara agensi bersama JIPS tidak pasti tentang peranan mereka dan bergantung kepada orang lain untuk memenuhi tanggungjawab mereka. Penggeseran mungkin timbul dalam konteks organisasi apabila kaki tangan terlibat dalam aktiviti penyelesaian masalah. Ketiadaan kesepadanan tanggungjawab yang jelas di kalangan kaki tangan dalam organisasi boleh membawa kepada kegagalan dalam mencapai objektif organisasi. Yang kedua, kekurangan maklumat ilmi dan
Ilhami 2017 berpendapat bahawa komunikasi yang baik memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan sebuah organisasi. Isu maklumat yang tidak mencukupi sering timbul dalam konteks organisasi JIPS. Dalam senario ini, kehadiran komunikasi yang tidak mencukupi di kalangan orang atau entiti yang bertanggungjawab untuk menguruskan maklumat telah menghasilkan yang diperhatikan. Keberkesanan kerjaya JIPS mungkin terjejas apabila pengurusan maklumat yang tidak mencukupi yang berpotensi membawa kepada kegagalan atau pencapaian objektif yang tidak ditetapkan. Berlakunya konflik dalam pasukan JIPS berkemungkinan akan menjadi lebih teruk sekiranya kegagalan organisasi. Yang terakhir, matlamat yang berbeza dalam kebanyakan kes jabatan atau individu dalam organisasi yang mempunyai penyuluhan akan mempunyai matlamat berbeza daripada objektif tersebut. Konflik juga mungkin timbul antara individu antara ahli kumpulan yang sama. Perbezaan itu timbul akibat daripada pelbagai pandangan dunia pengalaman diwakili dalam kalangan kaki tangan. Sebagai contoh, matlamat bomba dan JIPS tidak sama. Tujuan bomba lebih kepada mencegah dan menyelamat masyarakat yang telah dirosakkan oleh malapetaka. Tetapi matlamat JIPS lebih kepada menjaga keselamatan negara. Kekaburan tanggungjawab dan kewibawaan masih terdapat ahli pertubuhan JIPS, begitu dengan mana-mana pertubuhan lain. Yang tidak jelas tentang tanggungjawab diperlukan dilaksanakan dan terus mengharap orang lain untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Konflik di kalangan pekerja hampir tidak dapat dielakkan sekiranya dapat gangguan dalam proses penyelesaian masalah. Kegagalan untuk mencapai matlamat akan berpunca daripada kekurangan kejelasan tentang tanggungjawab yang diberikan kepada pekerja individu. Di samping itu, terdapat pergerutan antara penempuan kuasa keinginan pekerja untuk mengekalkan autonomi individu mereka. Apabila kuasa dipusatkan hanya beberapa yang bertanggungjawab untuk pilih yang mempengaruhi keseluruhan organisasi. Apabila hanya mempertimbangkan pandangan orang lain orang bawahan dan menunjukkan pilih kasih dalam pengagihan tanggungjawab kerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zamani bin Sapawi, Nometrik 282964. Saya akan menerangkan berkaitan dengan jenis-jenis konflik. Menurut Steers, akibat daripada kekecewaan boleh menyebabkan sekurang-kurangnya 6 jenis konflik. Seperti yang pertama, konflik matlamat. Perselisihan pendapat ini timbul apabila seseorang individu atau kumpulan mempunyai idea yang berbeza tentang bagaimana keadaan harus berubah daripada yang lain. Pembentangan ini akan memfokuskan kepada objektif yang perlu dicapai. Yang kedua, konflik kognitif. Konflik kognitif timbul jika pandangan atau perspektif satu pihak tidak serasi dengan pandangan pihak lain, sama ada kumpulan atau individu. Konflik seperti ini sering timbul dalam perjalanan hujah politik. Konflik yang seterusnya adalah konflik efektif. Sebaliknya, konflik efektif berlaku apabila perasaan seseorang atau kumpulan yang berkenaan dengan situasi ini tidak serasi dengan perasaan orang atau kumpulan lain. Perselisihan ini mungkin dapat disaksikan apabila terdapat dua orang yang terlibat yang tidak sehaluan tentang apa-apa. Konflik yang seterusnya adalah konflik tingkah laku. Konflik seperti ini timbul apabila satu pihak melakukan sesuatu atau sesuatu berlaku yang pihak lain tidak boleh bertolak ansur. Ini mungkin tindakan yang diambil oleh individu atau kumpulan. Contohnya, berpakaian selekeh, menjalinkan hubungan mata semasa bekerja, atau menggunakan bahasa yang tidak sopan atau sarkastik. Terdapat 5 pendekatan berbeza yang boleh digunakan untuk menyelesaikan sebarang konflik yang mungkin timbul dalam sesebuah organisasi. Pendekatan ini boleh digunakan untuk membantu menyelesaikan sebarang pertikaian yang mungkin timbul. Yang pertama ialah strategi persaingan.
apabila terdapat keperluan untuk menang melawan pertandingan adalah amalan biasa untuk menyesuaikan strategi seseorang untuk memberi tumpuan kepada kemenangan terhadap pertandingan. Yang kedua ialah strategi konsensus. Dengan pelaksanaan pendekatan konsensus POA, kedua-dua pihak akan berjaya mencapai objektif masing-masing. Untuk mengelakkan pertikaian yang tidak sihat dalam organisasi yang memudaratkan semata-mata, adalah amat penting untuk mengekalkan mentaliti yang prihatin dengan pencapaian objektif, bertolak ansur dan bersatu sebagai satu pasukan. Strategi yang berikutnya ialah strategi berkompromi. Teknik perundangan yang tawar-menawar akan digunakan sebagai sebahagian daripada pelan kompromi. Penyelesaian apa-apa sahaja akan menguntungkan kedua-dua pihak yang terlibat dalam isu ini jika kaedah ini digunakan. Yang seterusnya ialah strategi mengelak. Sebagai komponen strategi untuk mencapai penyelesaian, kemahiran berunding dan tawar-menawar akan digunakan. Jika pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan sebarang masalah, ia akan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak yang terlibat. Strategi yang terakhir ialah strategi penyesuaian. Taktik ini bertujuan untuk melindungi kedudukan serta sambungan serta menyelesaikan masalah dengan cepat dan mencari kerjasama secara aktif. Oleh kerana ahli kumpulan lain tertentu dalam organisasi mempunyai tahap kesepaduan yang tinggi, kumpulan lain akan tunduk kepada tuntutan parti yang lebih kuat. Dalam keadaan ini, ia hanya mungkin untuk menenangkan satu pihak dan ia sering digunakan oleh tokoh atau bos yang dominan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berikut adalah cadangan penambahbaikan dalam organisasi JIPS yang boleh mengelakkan konflik daripada terus berlaku. Yang pertama adalah penilaian prestasi. Penilaian prestasi amat penting untuk individu bagi meningkatkan keberkesanan pemimpin dan ahli-ahli JIPS. Hal ini kerana dapat menjelaskan bahawa matlamat khusus, sistem, ganjaran dan kriteria dapat dinilai semasa membuat penilaian oleh pemimpin. Yang kedua adalah pembangunan pekerja. Bidang pendidikan yang dipilih adalah penting untuk menjadi seseorang pemimpin. Dalam pada masa yang sama, usaha perlulah sentiasa berada dalam keadaan yang tinggi untuk berjaya serta tugas hakiki mereka tetap perlu diteruskan supaya ahli JIPS sentiasa berada dalam keadaan yang bertanggungjawab. Ini juga membantu setiap ahli memenuhi segala tuntutan dalam kemajuan kerjaya. Seterusnya adalah penilaian dan dinamik kumpulan. Proses dalam penilaian memerlukan interaksi yang baik antara pemimpin dan ahli JIPS. Hal ini kerana untuk mengurangkan salah faham dan sudut pandangan yang berbeza antara ahli dan pentadbir JIPS. Dalam pada masa yang sama, keperluan yang berbeza mampu mencapai matlamat kerja mereka dan sentiasa mencapai rasa kepuasan dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Yang keempat adalah latihan secara berkala perlu dibuat untuk meningkatkan kualiti sesama manusia dalam pasukan JIPS dengan menambahkan kepakaran serta menyediakan segala latihan. Hal ini kerana latihan-latihan yang diperlukan oleh ahli amat penting untuk sentiasa berada dalam keadaan yang bersedia. Sebagai contoh, kursus kepimpinan, kursus pengurusan emosi dan kursus agama perlu untuk memantapkan lagi identiti dan sahsiah diri antara pentadbir dan juga ahli JIPS. Kesimpulannya, untuk mencapai objektif organisasi, penekanan kepada jenis dan kekerapan konflik perlu diberikan lebih perhatian. Oleh itu, mengenal pasti penyelesaian yang sesuai untuk keadaan semasa adalah penting untuk mengurangkan konflik yang berlaku supaya pengendalian dan pertikaian dapat dilakukan dengan jayanya.